teknik untuk facilities. Location. Okey, yang pertama kita ada location. Break-even analysis. Kedua kita ada mini-sum. Ketiga kita ada mini-max. Keempat kita ada transportation method. Okey. Untuk break-even analysis, yang pertama ni, break-even analysis ni, dia melibatkan pengiraan yang mana awak nak tahu, kita ada buat pengeluaran sesuatu produk. Jadi kita nak tahu berapa unit produk yang mesti kita jual untuk tampung kos pengeluaran. Kita ada dua kos, satu kos tetap dan satu lagi kos yang berubah-ubah. Fixed cost dan juga variable cost. Yang ini akan melibatkan dua perkara lah. Awak kena tahu apa itu fixed cost. Dan yang kedua, awak kena tahu variable cost. Okay. Untuk yang kedua ni kita ada mini-sum dan juga mini-max. Okay, untuk mini-sum, ini adalah untuk mencari kemudahan baru. Okay, untuk mini-sum. Mini-sum, katalah kita ada satu kemudahan baru. Ataupun katalah dalam bilik awak dah ada beberapa kemudahan. Awak dah ada katil, awak dah ada almari. Okay, sekarang ni awak beli meja study. Awak ada beli meja study. Sekarang awak nak decide dekat mana meja study ni awak nak letak supaya kedudukan dia bersesuaian dengan kemudahan sedia ada yang ada dalam bilik awak sekarang. Okay, yang tu kita nak masukkan kemudahan baru. Jadi kita nak decide location ataupun kat mana koordinat kita nak letak. Lokasi baru, kira kita nak tempatkan dia lah dekat mana kemudahan baru ni. Okay. Untuk mini-max, ni mini-sum. Untuk mini-max pula, kita nak pertimbangkan kemudahan yang awak letak tadi tu. Katalah meja study ni, awak nak letak dalam bilik. Awak nak supaya kemudahan ni, jarak dia dengan kemudahan sedia ada ni, kita nak supaya pergerakan awak tak perlu melibatkan pergerakan yang banyak. Kita nak meminimalkan pergerakan antara kemudahan baru dengan kemudahan sedia ada pada sesuatu ruang. Okay. Dan yang terakhir, transportation method pula. Untuk transportation method ni, kita nak tahu kos yang terlibat. Kos yang terlibat apabila kita nak buat penghantaran antara supplier dengan demand. Kita ada beberapa supplier tu adalah kita, tuan kedai. Okay, kita nak distribute kita punya demand. Kita ada permintaan. Okay, kita nak distribute kita punya produk. Kita nak meminimalkan kos. Kilang mana nak hantar ke factory mana nak hantar kepada warehouse yang mana. Yang itu adalah transportation method. Kita ada 4 method lah. Jangan awak confuse.
yang mana awak nak pakai. Okay, kita akan tengok yang pertama. Break even analysis ni, yang tadi saya dah terangkan. Siapa ni? Kita tengok. Okay, Fahim, Aiman Fahim. Tadi saya dah terang location break even analysis. Okay, apa yang awak faham daripada apa yang saya cakap? Aiman Fahimnya ada tak tu? Tak ada dekat depan komputer ke Aiman Fahim? Dia senang awak nak detect student ada tak ada kita panggil. Okey, tak apa. Kalau tunggu kawan awak nanti tak ke mana kita Okey, kita tengok balik location break even analysis ni. Tadi saya dah bagi tahu kita nak tahu kita ada produk. Okey, katalah kita ada produk, kita nak tahu berapa bilangan ataupun berapa unit produk yang kita mesti jual untuk tampung balik kos pengeluaran tetap dan juga variable cost, fixed cost dan juga variable cost. Katalah awak nak jual nasi lemak, bila awak jual nasi lemak, awak katalah awak dah decide dia RM2. Satu bungkus tu RM2. Okey. Contohlah kira modal awak, katalah awak jual nasi lemak. Tak seronok saya nak conteng. Katalah awak jual nasi lemak. Okay. Bila awak jual nasi lemak ni, untuk harga sebungkus RM2 untuk satu bungkus. Okay. Berapa bilangan, berapa unit ataupun berapa pack, berapa pack awak perlu jual untuk tampung kos yang boleh cover awak punya fixed cost dan juga variable cost. Duit modal awak, katalah untuk awak buat modal awak, kertas awak, bahan-bahan mentah awak, apa semua, kira yang itu awak kena kira lah untuk berapa bungkus awak ni, berapa ringgit variable cost awak akan dikeluarkan. Fixed cost biasa senang. Fixed cost dia adalah kemudahan yang memang kita bayar secara tetap. Variable cost ni lah yang kita nak kena kira. Untuk berapa unit, berapa variable cost yang kita akan keluarkan, berapa modal. Jadi kita nak tahu, katalah contoh awak dah keluarkan modal RM700. Awak dah keluarkan modal RM700. Jadi berapa bungkus awak nak kena jual dekat sini? Cik Muhammad Najmi, rasa-rasa berapa bungkus awak nak kena jual? Ini modal. Modal bahan mentah saja. Dalam bagi dua lah. Bahagi dua. Okey, awak kata awak bahagi dua. Awak just nak jual 350 untuk cover duit modal. Okey. Modal ini adalah variable cost. Dia adalah variable cost. Kita kena consider fixed cost juga. Fixed cost ni macam tempat, katalah awak nak buat, awak kena bayar bil elektrik, apa semua tu kan. Yang itu variable cost. Fixed cost ni macam sewa rumah. Sewa rumah awak memang tiap-tiap bulan kena bayar. Fixed cost memang tiap-tiap bulan kita kena bayar. Saya tak tahu lah kenapa tak. Tanah, insurans.
Yang itu semua adalah fixed cost. Maknanya memang tiap-tiap bulan totalnya sama. Macam insurans, katalah awak kena bayar RM200. Itu untuk keselamatan awak punya pekerja. Setiap pekerja memang kena bayar insurans. Yang itu fixed cost dalam sebulan. Jadi kalau kata kawan awak tadi, dia just buat 350 pack, dia just hanya cover untuk variable cost, modal saja. Tapi awak masih belum kira untuk untung lagi. Awak belum consider untuk fixed cost lagi. Yang ni awak belum consider. Just awak untung, awak tak ada untung, awak just buat kerja yang penat. Jadi macam mana kilang ni ataupun bila awak ada sesuatu awak produce satu produk, macam mana awak nak kira supaya awak tahu awak boleh dapat untung atau tidak. Macam mana dia boleh cover kos yang terlibat. Okey? Jadi kat sinilah yang kita tunjukkan apa itu break even analysis. Okey, kalau awak nampak kat sini, dekat sini ada titik persilangan. Ada nampak tak break even point ni? Ada nampak tak? Yang saya tanda X ni. Okey, break even point ni adalah titik yang mana menunjukkan awak dah pulang modal. Ni kira margin keselamatan lah. Yang ini bawah ni adalah, yang X ni sebenarnya unit. Ataupun tadi berapa pack awak nak kena jual. Katalah awak consider garis yang bawah ni dulu. Ni method A dan ini method B. Yang ini mungkin modal dia lain. Yang ini pula modalnya harga lain. Awak pakai kacang yang lebih murah ke? Yang ni pakai kacang yang lebih mahal ke? Dia akan ada perbezaan kos nanti. Okey, dekat sini awak boleh nampak garisan. Lepas tu ada satu titik persilangan dekat situ. Okey. Titik persilangan ni adalah titik ataupun margin keselamatan yang mana awak nak tahu kat mana awak boleh dapat ataupun balik modal. Yang ni belum balik modal lagi ni. Yang kawasan merah ni lorekan ni. Jadi bila apa-apa hal awak tahu kos ke apa semua tu, awak dah kira-kira, awak kena produce satu graph yang boleh membantu awak berapa unit awak punya kilang kena produce supaya awak boleh dapat keuntungan. Kita nak dapatkan profit. Kita nak dapatkan keuntungan kat sini. Okey, maksudnya X ni, contohlah X ni 1000 unit. Katalah dekat sini 1000 unit. Automatik kita tahu. Kalau kata kita gunakan method A, kalau kata kita gunakan method A, kita mesti hasilkan lebih daripada 1000 unit untuk dapatkan keuntungan pada kawasan ni. Kalau kata method B pun sama jugalah. Jadi kat sini adalah satu penanda aras yang mana berapa unit kita nak kena buat untuk dapatkan profit. Jadi kat situ kita nampaklah unit mesti lebih daripada 1000 unit kita akan dapat keuntungan. Kalau kata kita buat kurang daripada 1000 unit kita akan rugi. Okey. Untuk variable cost, apa tu variable cost? Variable cost ni cost yang berubah-ubah lah. Kalau kata untuk dalam keadaan situasi kat industri, dia adalah jumlah kos yang berbeza dengan jumlah output awak. Dia berbeza. Katalah semakin tinggi awak punya, katalah awak nak 1000 unit, variable cost awak tak semestinya akan tetap pada satu value. Variable cost ni dia akan meningkat berdasarkan berapa unit yang awak nak keluarkan. Semakin banyak unit, variable cost ni pun akan semakin meningkat sebab kita memerlukan mungkin masa lebih pekerja kita menggunakan masa pekerja kita dengan lebih lama ataupun kita gunakan material yang lebih banyak. Jadi cost dia akan berubah berdasarkan pada kita punya output ataupun berapa bilangan produk kita. Okey, itu adalah variable cost. Contoh-contohnya macam inilah tenaga buruh,
bahan, pengangkutan. Macam contoh kata kita nak transfer 1,000 sekali kira satu perjalanan kita just boleh transfer 1,000 unit. Jadi bila kita ada 3,000 unit, kita kena buat 3 perjalanan. Jadi kat situ transportation pun kata satu kali pergerakan RM1 kos dia. Jadi bila dah ada 3 kali pergerakan melibatkan RM3. Jadi kat situ variable cost ni dia akan berubah nilai berdasarkan pada awak punya kuantiti output awak. Okey. Apa tu pula fixed cost? Fixed cost ni kita tak consider pada output ataupun pengeluaran kita. Kos yang terlibat adalah constant, maknanya tetap. Contoh macam tanah, kos bayar cukai harta tanah, insurans, peralatan ataupun awak punya bangunan. Macam awak, katalah awak duduk rumah, sewa rumah awak bayar 300 sebulan. Katalah awak duduk dekat rumah. Ni contoh untuk fixed cost. Okay. Awak duduk satu rumah ni, sewa sebulan RM300 per month. Okay. Contoh saya nak tadi, permintaan nasi lemak, saya nak minta awak buat sebulan awak keluarkan dia 70,000 unit nasi lemak. Adakah sewa bulan tu akan naik atau tidak? Sewa rumah awak tetap akan sama, betul tak? Ni awak punya output lah. Output awak. Okay. Katalah saya minta pula untuk bulan depan 100,000 unit. Sewa rumah awak tetap 300. Katalah pula saya minta 5,000 unit nasi lemak saja untuk sebulan. Sewa rumah awak tetap 300. Okey, jadi awak nampak tak apa itu bezanya fixed cost dengan variable cost? Ada nampak beza tak? Boleh buat. Okey. Kalau tadi variable cost, contoh pembalut nasi lemak tadi. Bila output awak bertambah, jadi kos untuk ataupun bilangan pembungkus nasi lemak yang daun pisang tadi pun kena beli tambah lah. Itu variable cost. Kalau kata dekat awak punya kilang pula, tadi contoh awak punya variable cost macam buruh. Bila kita buat kerja tu lebih banyak, upah yang kita perlu bayar pada awak punya buruh tu pun akan bertambah. Jadi dia berdasarkan pada output. Kalau fixed cost, dia tak berdasarkan pada output. Okay? Itu perbezaan antara dua cost ni tadi. Okay, kita akan masuk pada pengiraan. Yang ini awak catat dia punya formula. Total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost darabkan dengan quantity. Quantity awak ni fixed cost, ini variable cost, dan ini quantity. Okey, untuk chapter ni saya takkan ajar awak fixed cost tu apa yang terlibat, variable cost tu apa yang terlibat. Quantity tu kita tahulah berapa bilangan produk kita nak keluarkan. Yang ni saya tak terangkan macam mana dia punya nilai tu boleh dapat. Apa yang terlibat. Kita tak kira secara detail. Kita just dapatkan idea macam mana kita nak buat pengiraan. Dengan kita consider yang fixed cost dan variable cost ni, kita dah tahu nilai. Okay? Yang ni kita consider sebagai kita dah tahu nilai lah. Fixed cost ni kita tak tahu nilai. Okay, dah catat belum awak punya formula? Dah buat. Okay, kita tengok transportation method.
Okay, formula yang awak kena tahulah Total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost darabkan dengan quantity. Quantity awak. Okay. Okay, yang kat sini dia buat assumption. Benda yang kita kira ni hanya melibatkan satu produk sahaja. Okay, katalah kita nak jual nasi lemak je, kita tak consider yang kita nak jual kuih apa semua. Kita nak buat simply, untuk simply dapatkan idea macam mana kita nak buat pengiraan untuk menggunakan break-even analysis. Nanti bila awak dah keluar kerja, awak jangan nak fight yang saya belajar macam gini hanya untuk kira nasi lemak je. Jadi kita kena fleksibel lah. Bila dah masuk kerja, kita tak hanya melibatkan satu produk. Jadi awak kena tahu macam mana awak nak apply. Kalau kata melibatkan kos awak nak jual kuih juga. Dalam satu pengeluaran tu ataupun kilang awak jual pelbagai produk. Nanti awak kena pandailah guna unit ataupun formula yang kita dah belajar ni, awak kena pandai manipulate. Kemudian assumption yang kedua, kita consider bahawa apa yang kita hasilkan tu akan jual habis. Sebab macam tadi kalau kata buat nasi lemak, kita tak boleh nak agak customer kita beli habis ke tak. Jadi yang ini kita buat pengiraan berdasarkan apa yang kita hasilkan ni akan dijual habis. Okay. Kemudian assumption yang ketiga, variable cost ni pun kita consider sebagai harga yang constant, dia tak berubah. Maksudnya kalau hari ni awak beli daun pisang tu sehelai 20 sen. Esok pun kita akan beli sehelai 20 sen. Tapi secara realitinya ada masa-masa hari ni awak beli mungkin 20 sen. Tapi esok bahan tu dah jadi susah nak dapatkan, mungkin harga dia akan berubah. Macam awak beli minyak. Kalau kata awak melibatkan transportation, minyak kereta. Hari ni harga dia lain. Minggu depan harga dia dah lain. Yang tu awak kena consider lah bila betul-betul kita buat pengiraan. Yang ini buat pengiraan, banyak benda yang kita buat assumption, benda tu untuk nampak lebih mudah. Okay, yang keempat, fixed cost pun tak akan berubah. Kita consider fixed cost ni dia tak berubah walaupun output kuantiti awak nanti berubah bilangan. Contoh apa yang akan berubah? Katalah ada certain benda macam insurans. Insurans dia boleh berubah mengikut pada inflasi. Insurans dia boleh berubah mengikut inflasi. Jadi untuk calculation ni banyak benda yang kita tak pertimbangkan lah. Yang kelima, sales price is fixed regardless of sales quantity. Maksudnya berapa banyak kita hasilkan produk pun, harga yang kita jual kita akan consider sama. Tak adalah macam semakin banyak orang tu beli, kita nak kurangkan harga ke apa, tak ada. Yang ni consideration yang kita buat untuk apply calculation ni. Nanti awak confuse pula bila apply betul-betul, lainlah situasi dia. Situasinya berbeza sebab kita buat assumption yang macam ni. Okay, kita tengok example. Contohlah. Contoh tadi macam saya cakap, kalau kata yang A ni contoh awak jual nasi lemak, B awak jual kuih, C awak jual air, D awak jual benda lain. Tapi dia situasi dia mungkin berubah. Satu lagi situasi, mungkin awak ada 4 kilang. Awak ada 4 kilang. Kat sini awak ada 4 kilang. Kalau kata awak guna kilang A, kos yang terlibat ataupun fixed cost untuk setahun
consider sewa awak punya kilang ataupun sewa tapak, awak consider pada insurans awak punya kilang, kos yang terlibat adalah RM150,000 setahun. Okey. Kemudian awak dah kira. Yang ni sebab tu saya cakap macam mana kita kira tu saya tak perjelaskan secara terperinci. Kita bagi nilai saja pada awak untuk macam mana awak nak apply. Okey, kemudian kita kira pula variable cost. Okey, variable cost untuk satu unit. Untuk satu unit bahan yang awak keluarkan melibatkan kos RM62. Okey. Untuk kilang B pula, awak buat benda yang sama. Okey, tapi mungkin tanah dekat situ lebih mahal ataupun sewa kilang awak kat situ lebih mahal. Jadi kat situ RM300 setahun. Tapi dekat situ awak nampak mungkin alat awak lebih canggih. Jadi kos yang terlibat mungkin awak dah tak perlu bayar banyak benda dekat situ. Jadi kos yang terlibat untuk satu unit hanya RM38. Yang ini pula sama jugalah untuk C dengan D pun situasi dia awak akan nampak trend dekat situ. Biasa fixed costnya lebih mahal. Variable cost awak nampak semakin rendah. Dia nampak macam tak ada trend. Dia bergantung kepada keadaan. Mungkin dekat kilang D dia ada kelebihan pada tenaga pakar awak. Tenaga pakar. Jadi kat situ mungkin ada benda yang awak boleh cut cost. Jadi sebab tu dekat situ variable cost awak untuk satu unit lebih rendah. Itu banyak benda yang awak kena consider betul-betul bila awak masuk kerja. Okey. Sekarang ni, awak ada 4 kilang. Jadi katalah saya ada permintaan. Saya ada permintaan untuk awak hasilkan 20,000 unit. Saya ada permintaan untuk awak hasilkan 20,000 unit. Okey. Dekat kilang mana yang saya nak pakai antara A, B, C dan D, antara 4 kilang ni, kilang mana yang saya nak pakai supaya kos yang terlibat adalah kos yang paling rendah. Okey, Faisal, yang mana awak nak agak ataupun untuk 20,000 unit, kos mana yang lebih rendah? Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kena masuk ke dalam equation lah kot. Betul. Okey. Kita akan masukkan equation yang kita dah bagi tadi. Cuma untuk kuantiti awak akan masukkan 20,000 unit. Fixed cost dan juga variable cost tu dia akan berbeza. Okey, sekarang saya nak minta semua orang buat untuk keempat-empat kes. Nanti saya akan minta awak angkat kertas awak. Tengok awak buat ke tak kerjanya. Okey, sekarang ni awak kirakan semua kos. Saya dah bagi tahu kan untuk subjek ni kita perlukan calculator. Okey, awak dah kira belum? Kira untuk 20,000 unit total cost. Jadi tadi saya dah bagi tahu kan total cost, awak boleh nampak formula dia kat atas ni. Kita akan gunakan rumus yang atas ni. Ni formula yang awak akan pakai. Okey, yang pertama awak akan dapat
Okey, dapat tak semua? Dapat. Dapat. Awak kirakan ke 4-4. Ini awak akan dapat 1060 500 Okey, dan yang terakhir RM1,200,000. Okey, ada yang tertinggal tak? Saya dapat. Okey. Next step. Apa yang kita akan buat? Lihat kos yang paling kurang kuat. Okey, awak nampak dekat situ kos yang paling kurang adalah yang mana satu? Hilang. C. Siapa yang jawab A tu? Awak perhatikan depan tu ada 1 juta. Okey, jadi jawapan dia adalah C. Ni kos yang paling rendah. Jadi awak consider kalau kata awak nak buat 20,000 unit, awak akan pilih community C. Kira awak akan buat dekat community C tu, kira untuk pekerja-pekerja kat situ ke apa? Okey. Kat situ awak dah jimat banyak compare menggunakan community A, B dan juga D. Betul tak? Okey, soalan saya yang seterusnya. Soalan saya yang seterusnya, macam mana kalau kuantiti tu, kuantiti tu saya nak 10,000 unit. Ni kuantiti yang kedua. Kuantiti yang ketiga, macam mana pula untuk 35,000 unit? Kuantiti keempat, macam mana pula kalau kata saya nak 28,000 unit? Adakah awak nak buat pengiraan ni lagi? Tak perlu pun. Jadi apa yang solution awak dapat? Ataupun macam mana awak nak estimate? Apa idea awak untuk selesaikan masalah ni? Based on calculation yang dah buat, rasanya C yang paling sesuai. Okey, C yang paling sesuai. Sekarang, walaupun kuantiti berbeza. okey, saya nak minta awak cuba awak kira. Cuba awak awak kira untuk keempat-empat kuantiti tu. Betul ke awak punya hasil dapatan tadi? Okey, saya bantu jugalah. Mana tadi slide? Okey, saya bantu awak. Sambil-sambil awak kira. Betul ke hasil dapatan awak? Tak kisah apa kuantiti, awak dapati C paling, kos dia paling rendah. Awak kira pelan-pelan. Ada yang dah siap bagi tahu saya. Betul ke hasil dapatan yang awak buat tadi?
Saya punya request 20,000, 10,000, 35,000, 28,000. Cost. Ini kita consider fixed cost tetap Kalau ada yang dah selesai, awak boleh bantu saya bagi tahu adakah betul atau tidak hasil dapatan yang awak dah buat. Puan, untuk 10,000 unit saya dapat family PC paling kurang cost dia. Okey. Untuk kuantiti 3 dengan kuantiti 4, ada yang boleh bantu ke selain daripada Devia? Puan, yang untuk 10,000 tu Puan, Okey. saya dapat fee yang paling rendah. Yang untuk 10,000. Maknanya tadi ada yang silap. Devia cuba kira balik. Betul? Oh, ya, saya terlepas. Okey. Jadi adakah idea awak tadi tu betul ke yang awak kata C yang akan sentiasa paling rendah? Tak. Maknanya tak boleh pakai. Betul tak? Betul. Jadi macam mana kita nak selesaikan benda ni? Kira maksudnya awak nak kira macam gitu sampai sudah. Puan, Ya, macam mana C tak boleh pakai Puan? C, itu yang saya kata. Dia mengikut keadaan. Mengikut bilangan unit. Maknanya dekat situ, kita tak boleh consider C adalah keadaan unit yang kita akan sentiasa pakai. Kalau untuk unit yang lebih rendah, mungkin tempat lain yang lebih sesuai. Faham. Ni saya salah. Okey. Tak apa, nanti saya akan bantu awak macam mana kita nak selesaikan benda ni. Kenapa formulanya tak jadi? Okey. Saya sengaja bagi awak complicated supaya nanti bila saya dah apply balik betul-betul formula ni,
Dan macam mana nak selesaikan, saya nak awak nampak benda tu lebih jelas. Okay, dah selesai semua? Dah? Okay. Kat sini kita perjelaskan baliklah. Mungkin ada kawan-kawan awak yang tak berapa nampak. Okay. Kalau kata tadi kita buat 20,000 unit, okay, kita dapati bahawa C adalah yang terbaik lah ataupun community C lah yang sesuai untuk awak buat. Betul? Okay. Untuk 10,000 unit, awak dapati B, kos yang paling rendah. Betul? Betul tak? Betul. Okay. Untuk 35,000, awak dapati C balik. C ke? Betul. Okay, yang terakhir ni pun awak dapati C. Betul? Tapi masalah dia dekat sini, kenapa yang 10,000 unit ni tiba-tiba jadi lain? Itu sengaja saya bagi awak persoalan. Okay, kita tengok dekat sini solution yang sesuai untuk awak selesaikan masalah ni. Awak dah kira kan? Okay, benda yang terbaik bila apa-apa hal, sebenarnya kita construct graph. Awak ingat tak graph yang saya tunjuk tadi kat awak first tadi? Graph break-even analysis ni, sebab tadi tak ada yang tanya kat saya kan? Okay, dia melibatkan cost dan juga unit production. Kalau tengok kat sini, okay, untuk break-even analysis kita akan pakai satu graph. Okay, kita akan pakai graph X lawan Y je. Okay. Untuk Y adalah total cost. Total cost awak kat situ. X awak adalah unit. Unit awak. Yang ini awak nak decide tadi. Kalau kata 10K macam mana, 20K macam mana, 30K macam mana, 40K macam mana. Okay, jadi saya akan ajarlah. Okay. Apa yang awak perlu buat, ni dia dah kirakan lah. Okay. Bila awak dapat graf macam ni, awak kena consider untuk A, yang ini cost bagi tadi berapa unit saya untuk soalan ni? 20 Okey, dia minta 20. Okey, untuk 20,000. Ini untuk 20,000. Allahu Akbar. Okay, ini untuk 20,000 unit. Okay, jadi sekarang ni awak buat graf yang sama macam ada kat depan awak sekarang ni. Senggatan dia untuk break-even analysis ni, senggatan dia sangat penting Senggatan tu awak faham tak? Maksudnya antara 0 ke 200 ni, kalau jarak dia awak buat 1 cm, yang atas ni pun semua 1 cm. Dalam break-even analysis, senggatan sangat penting. Kalau awak buat senggatan tu sekejap-sekejap ataupun awak anggarkan, nanti jawapan awak mungkin akan lari sikit.
Okey, dah selesai sengatan dia. Okey, sekarang ni awak garis untuk community A. Okay, kalau kata awak nak garis untuk community A, kita akan tanda pada kosong unit, kita kena consider kita tetap bayar fixed cost. Yang ni awak jelas kenapa kena bayar fixed cost? Ada production atau tak ada production, awak tetap kena bayar. Awak tak boleh bulan ni awak tak duduk rumah sewa, awak tak nak bayar kat tuan rumah. Bulan depan baru awak nak duduk. Macam awak kata awak duduk sewa rumah, tiap-tiap bulan tetap kena bayar sewa. Betul tak? Jadi sama juga dengan situasi kilang ni. Setiap bulan dia kena bayar. Jadi kos 150,000 unit ni awak tetap kena bayar walaupun tanpa ada production. Okay, jadi awak akan tandalah untuk A. Tanda awal daripada 150,000, kemudian pada 20,000 unit ni, awak tandakan berapa dia punya nilai. Saya tak dapat nak garis cantik tau, jadi awak kena buat betul-betul. Macam saya agak-agak. Pada 20,000 unit, 1390. Okay, lebih kurang kat sini lah. Jadi awak garis. Awak garis. Saya punya garisan tak cantik. Yang awak buat nanti awak kena garis cantik-cantik lah. Allah. Ni awak buat dah selesai yang A, awak tandakan untuk B, C dan juga D. Ni A. Kemudian awak tanda pula untuk B. B 300,000 unit kat sini. Lepas tu yang bayaran seterusnya lebih kurang kat sini. Pakai garisan pembaris betul-betul Okay, yang ketiga 500,000 unit. Pergi ke 9800. Kita anggarkan kat sini. Awak akan garis. Dan yang terakhir 600 pergi ke 1200. Okey. Awak dah buat garisan dah belum? Okay, saya akan pergi yang seterusnya. Okey. Katalah garisan ni awak akan nampak. Okey. Ini yang saya nak jelaskan. Saya akan jelaskan. Okey, awak akan nampak banyak titik persilangan, betul tak? Ada titik persilangan. Ada nampak tak? Tapi dalam break-even analysis ni, kita consider kos yang paling rendah. Bila kita melibatkan kos yang paling rendah, kita nak tengok garisan yang paling bawah. Kita nak tengok garisan yang paling bawah sahaja. Okey? Kita nak tengok garisan paling bawah pada titik persilangan. Persilangan ni, okey, ada dua titik persilangan yang kita akan consider lah pada garisan ni. Yang pertama dan yang kedua. Okay, 1, 2. Okay. Kita ada nampak juga titik persilangan kat atas kan? 3. Tapi kenapa saya tak nak consider titik persilangan yang ini? Ada yang dapat idea tak? Kenapa saya tak nak consider yang nombor 3 ni? Sebab dia tinggi. Bila dia tinggi apa?
kos dia bukan ada, dia punya kos bukan ada kos yang rendah lah. Jadi kita tak consider. Okay, faham Dia masih ada garisan lain dekat bawah dia. Kalau titik persilangan ni awak nampak tak ada garisan apa-apa dekat bawah dia. Sebab tu kita akan consider pada bahagian ni. Okay, jadi awak unjurkan dia ke bawah. Okay, awak unjurkan dia kat bawah. Okay, apa yang ditunjukkan oleh graf ni adalah untuk kuantiti 1 dan juga kuantiti 2. Okay, untuk kuantiti 1 ni, untuk kuantiti 1, awak akan nampak garisan yang bersilang adalah garisan A dan juga B. Okay, garisan yang bersilang ni awak nampak garisan A. Macam ni lah saya record sains bahan awak hari tu. Nak tulis-tulis dia sebenarnya alat ni sensitif. Okay, yang terlibat A dan juga B. Okay, bila dia melibatkan A dan B, awak tahu dekat sini total cost bagi A dan B adalah sama. Total cost dia adalah sama pada kuantiti 1. Kuantiti 1 ni saya tak boleh cakap dia 6,000 tepat. Kita kena kira. Okay. Kalau kata pada bahagian ni kurang daripada kuantiti 1, kita akan consider A adalah cost yang paling rendah. Kenapa saya kata cost A yang paling rendah? Sebab garisan A adalah garisan yang paling bawah. Yang ini. Jadi kita akan kata A adalah kos yang paling rendah. Okay. Selepas daripada kuantiti 1 yang ini, kita akan katakan garisan biru muda ni adalah kos yang paling rendah. Garisan biru muda tu adalah apa dia? B. Ini adalah B. Maknanya pada antara dua garisan Q1 dengan Q2, B adalah kos yang paling rendah. Selepas daripada Q2, yang garisan hijau adalah paling rendah. Maknanya kat sini adalah C adalah kos yang paling rendah. Okay. Dekat sini kita nampak satu consideration yang mana kita tak perlu buat calculation. Okay, katalah saya nak tadi untuk keluarkan 2,000 unit produk awak. Awak nak pakai community mana? Ada yang boleh jawab tak? Awak akan pakai community A. Maksudnya graf ni dah bantu awak tak perlu buat calculation. Itu pentingnya kita buat graf. Okay, kalau kata saya minta untuk 8,000 unit produk, awak akan suggest saya untuk ambil community mana? B. 8,000? B. Yang jawab A tadi kena refresh balik. Bangun, exercise sikit. Okay, kalau kata 8,000 unit, kita akan ambil community B untuk kita buat produk kita. Okay. Kalau kata saya nak 12,000 unit, saya akan ambil yang mana? Nilai B. Sebab nilai kos dia adalah nilai kos yang paling rendah. Kita baca dekat sini je lah. Untuk 12,000, bacaan dia kat sini. B paling rendah lah. Kalau kata yang ini, kedua terendah C. Dia masih tinggi. Yang ketiga, kita akan consider A. Keempat, baru kita akan consider untuk pakai community D. Consideration, kita akan utamakan pakai community B. Okay, kalau untuk 18,000 pula, kita akan ambil community C. Jadi awak nampak
Dan jelas tak apa kegunaan break-even analysis graph ni? Dia akan projectile. Dia akan project kita untuk amount sekian-sekian amount community mana yang sesuai. Okay? Yang ini penggunaan graph. Dah selesai penggunaan graph, kita nak kira kuantiti sebenar pada setiap titik ni. Jadi kat situ awak akan buat perbandingan. Okay. Pada titik persilangan Q1 yang pertama. Ni Q1. Dan yang ini Q2. Okay. Q1 dia melibatkan A dan juga B. Betul tak? A sama cost dengan B. Total cost dia. Betul tak? Betul. Kalau Q2, total cost apa yang sama dekat sini? B dengan C. B dengan C yang sama Okay, kat situ kita nak dapatkan kuantiti dia. Okay. Bila A sama dengan B, awak akan kira variable cost dan total cost, fixed cost bagi A. Jadi awak masukkan baliklah rumus fixed cost A tambah variable cost A darab kuantiti 1. Fixed cost A tambah variable cost bagi A darabkan dengan kuantiti 1. Maknanya kat sini kuantiti yang samalah. Okay, sama dengan fixed cost bagi B tambah variable cost bagi B darabkan dengan kuantiti 1. Okay, masukkan nilai. Okay, masukkan nilai kat situ A tadi 1,5. Okay, bila buat pengiraan 1,5,0,0,0 tambah variable cost dia tadi berapa? 62. 62 Q1 sama dengan fixed cost B 300,000 unit tambah $38 Q1. Boleh dapat tak berapa nilai Q1? Ni 625. berapa? 6250 Okay, kawan awak dapat Q1 62. Bukan. Saya punya ni tak dengar cakap. Awak akan dapat 6250 unit. Betul ke, Deva? Devia dapat ni. Kawan-kawan lain dapat tak? Dapat. Okey. Sekarang awak kirakan pula untuk Q2. Q2 awak berapa? Q2 melibatkan B dan juga C. B sama dengan total cost C.
Kat situ awak kirakan. Okey, jadi awak dapat Awalnya tak murah je. tak nak saya tunjuk dulu. Okey. Buat dulu pelan-pelan. Betul gila, banyak dia. Dah ada yang dapat nilainya? Siap. Siapa yang rasa jawapan dia pelik, awak boleh tunjuk. Angkat kertas, tunjuk kat saya. Nanti saya nampak apa yang peliknya jawapan awak. Saya tak boleh nak check setiap orang punya kertas. Rashdan tunjuk apa beza kertas awak? Boleh tunjuk kat saya? Alah, jawapannya tak nampak. Sekejap, kita tengok. Mana Rashdan? Mana jawapan awak tadi? Awak dapat berapa nilai awak? 14285. Okey. Awak dapat 1428571. Okey. Kejap ya. Okey, bila awak dah dapat, tak boleh. Okey, ni jawapan kawan awak. Kawan awak dapat Q2. Okey, nampak tak jawapan kawan awak? Saya buat kat sini. Ni kawan awak dapat 14285.71. Okey, tetapi untuk unit, kita tak boleh kira unit. Macam awak beli kasut, boleh tak awak bagi perpuluhan, awak bagi kasut awak separuh?
boleh buat. Tak boleh. Jadi kita akan consider nilai titik perpuluhan ni, kita akan consider dia supaya jadi tambah 1. Jadi total awak adalah 1428.6. Okey? .86. Ini adalah nilai Q2 awak. Okey? Ni awak nampak lah. Okey, untuk soalan awak, kalau kata keluar soalan berkaitan topik ni, kebarangkalian kita akan tanya. Maknanya awak kena kira lah. Okey, kita back balik daripada awal tadi. Kita akan kira balik total cost bagi setiap community A, B, C dan juga D. Kemudian kita kena construct graph. Okay, construct graph ni biasa student akan terlupa pada kosong unit dekat mana awak nak start. Kat mana awak nak start pada kosong unit. Yang ini awak kena hati-hati. Pada kosong unit kita kena consider fixed cost tu memang tetap kena bayar. Okay, jadi pada kosong unit adalah nilai bagi fixed cost. Kita kena tanda siap-siap fixed cost ni. Kita dah tanda. Kemudian kita akan consider perubahan mengikut unit. Maknanya point kita, bila awak tanda apa-apa point ni, awak akan tanda point 1. Kalau kata A1 dekat fixed cost, A2 adalah bergantung kepada nilai unit yang diberi. Okay, awak dah garis. Kemudian kita akan tanya, sebenarnya awak dah kena kira lah nilai pada setiap titik persilangan. Awak kena nilai titik persilangan pada kos yang rendah. Break even point ni kita kena kira. Jadi awak kena dapatkanlah pada setiap titik persilangan tu. Kalau kata ada 3 titik persilangan, awak kena kirakan break even point tu untuk Q1, Q2 dan juga Q3. Kalau kat sini kita hanya ada 2 titik persilangan, kita just kira Q1 dan juga Q2. Hanya pada kos yang rendah. Yang atas ni ada titik persilangan tapi kita tak consider sebab dia bukan kos yang rendah. Okay, kita hanya consider pada kos yang rendah saja, yang garisan bawah. Okay. Kemudian kita kena identify. Kita kena identify pada setiap sebelum titik persilangan ataupun pada setiap break even point ni, community ataupun alternatif mana yang paling rendah pada setiap unit. Okay, kita kena tandakan lah. Kalau kata bawah 6,250 unit, kita akan guna community A. Kemudian antara unit 6,250 hingga 14,286 unit, kita akan gunakan B. Kemudian yang terakhir tu selepas daripada 14,265 tu kita akan pakai community C. Okey. Apa yang awak boleh dapati dekat sini, selepas daripada 20,000 tu memang sebenarnya community C lah yang akan maintain rendah. Sebab graf ni dia straight. Okay, graf ni sebab kita tak consider perubahan apa-apa. Tadi berdasarkan assumption, ada 5 assumption kita tadi tu, kita tak ada perubahan kan. Ada certain amount fixed cost takkan berubah, variable cost takkan berubah. Jadi kita tahu selepas 14,286 unit tu memang C lah yang paling rendah. Dia akan maintain. Okay. Selesai awak kira Q1, Q2. Kita akan bagi soalan. Kita akan minta student identify. Kalau kata 10,000 unit, alternatif mana yang kita akan cadangkan pada industri untuk kita pakai. Kalau kata kita tengok graf ni, kita automatik tahulah kita akan cadangkan alternatif community B. Okey. Macam mana pula kalau kata kita nak hasilkan, katalah kita keluarkan soalan, kita nak kuantiti untuk
6,250 unit. Awak nak cadangkan komuniti yang mana? Ada yang boleh jawab tak? Untuk 6,250 unit, awak nak cadangkan komuniti mana yang terbaik untuk kita pakai? Ada yang dapat idea tak? Ya? Saya tak pasti, rasanya B lah. Apa dia? A. Ya Puan. Awak akan cadangkan A. Okey, kalau Afif, mana Afif? Awak nak cadangkan dekat saya pakai komuniti mana? Saya cadangkan B. Awak cadangkan B. Jadi awak rasa apa jawapan yang sebenarnya yang betul? Kalau untuk 6,250 unit, okey, kita boleh cadangkan bahawa A dan B boleh digunakan antara salah satu itulah. A dan B adalah sama je kos yang kita kena keluarkan. Jadi kita boleh pakai antara A ataupun B. Tapi kita tak boleh cadangkan yang 3,000 unit buat dekat A, yang lagi 3,250 unit buat kat B. Tak boleh. Itu nanti dia akan jadi kos dia yang lain pula. Just kita boleh cadangkan satu, tapi untuk pada break even point ni, kedua-dua alternatif ni kita boleh bagi tahu kata kos dia adalah sama, kita boleh pakai A ataupun kita boleh pakai B. Sama juga untuk kuantiti 2 tadi tu, awak boleh cadangkan, kita boleh pakai B, kita boleh pakai C. Okay? Yang ni jelas tak break even analysis? Ada yang tak faham? Kalau dah clear, saya nak masuk mini sum dengan mini max pula. Okeynya Puan, kalau kita cakap satu pun tak betul. Kalau kita cakap dua-dua pun tak betul. Betul. Betul macam tu. Maknanya kita bagi dia pilihan, kita boleh pakai alternatif community A ataupun community B. Itu hanya cadangan yang boleh kita consider ataupun kita boleh cadangkan bila dia terletak pada break even point. Kuantiti yang terletak pada break even point. Kalau kata kurang sikit, 6,249, automatik mesti A. Okay, faham yang tu? Okey, faham. Tu hanya situasi yang saya bagi tu hanya kalau kata kuantiti tu pada break even point sahaja. Kalau kata lebih atau kurang, awak kena tengok, refer pada graf. Okay? Okay, seterusnya kita akan masuk yang kedua, iaitu mini sum dan juga mini max. Okay, selesai yang ni Kita akan masuk facilities location teknik yang kedua, mini sum dan juga mini max. Okey, untuk mini sum dan juga mini max, dia melibatkan koordinat. Koordinat X dan juga Y. Okay, yang ini ideanya awak kena faham, kita akan melibatkan dua benda lah. Koordinat A ataupun koordinat B ni kita lebih kenali dia X dan juga Y. Maksudnya pada location tu kita tetapkan koordinat untuk kita mudahkan lah. Okay, untuk mini sum ni kita nak masukkan facilities baru. Untuk kita letakkan pada kemudahan yang memang dah sedia ada. Tapi kita nak meminimalkan pergerakan yang terlibat antara facilities baru untuk pergi ke facilities sedia ada. Kita tak nak pergerakan yang terlalu banyak. Contoh, kalau boleh kita nak dapatkan dia center pada semua location yang ada. Dan kita kena make sure lah facilities tu memang semua
kita akan pakai. Jadi benda tu kita boleh buat assumption yang macam tu. Okay, yang ini method yang sesuai kita nak pakai lah. Okay. Itu kalau minisum. Minisum kita nak dapatkan X dan juga Y barulah. Yang ini kita nak dapatkan A dan B baru. Kalau kata minimax pula, sama juga kita nak masukkan alat baru tu, tapi kita nak tahu jarak. Jarak. Tadi hanya melibatkan koordinat. Yang ini kita akan melibatkan jarak. Okay, sekejap sebelum saya sambung. Saya kena check dulu yang saya rakam tadi.